Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu di ribatnya pada pagi Ahad 11 Rajab tahun 545 Hijriah sebagai berikut. Wahai gulam, jika engkau mahukan kejayaan, maka hendaklah engkau menentang hawa nafsumu serta menurut perintah Tuhanmu. Engkau mesti menurutnya pada perkara ketaatan kepada Allah dan menentangnya dalam kemaksiatan terhadapnya. Nafsumu yang menjadi dinding untuk makrifat kepada makhluk, dan makhluk pula hijabmu dari makrifat kepada Khalik. Selama engkau dengan nafsumu, engkau tidak akan mengenal makhluk, dan selama engkau dengan makhluk, engkau tidak dapat mengenal Khalik Azza wa Jalla. Selama engkau dengan dunia, engkau tidak dapat melihat akhirat, dan selama engkau dengan akhirat, engkau tidak dapat melihat Tuhan yang memiliki akhirat. Ingatlah, yang memiliki dengan yang dimiliki itu tidak akan berkumpul satu. Sebagaimana dunia dan akhirat tidak akan berkumpul satu, begitu pula lah Khalik dengan nafsu dengan makhluk tidak akan berkumpul satu. Nafsu yang ammarah, yakni nafsu yang menyuruh berbuat jahat, beginilah tabiatnya. Maka sampai bilakah engkau dapat menyuruhnya seperti yang disuruh oleh hati? Engkau mesti menentangnya pada semua urusanmu. Jangan engkau menghujah buatnya dengan firman Allah Ta'ala, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Maka diilhamkan baginya kejahatan dan ketakwaannya. Cairkannya dengan mujahadah. Kerana sesungguhnya, bila dia telah cair dan binasa, kelak dia akan bertenteraman dengan hati. Lalu hati pula bertenteraman kepada rahsia, yakni kebatinan. Manakala kebatinan akan terus menjadi tenteram dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itulah kesemuanya akan mengambil minumannya dari sumber itu. Bila sudah sempurna pencairanmu terhadap nafsumu, engkau akan dipanggil dari dalam hatimu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah adalah sangat merahmati kamu. Maksud surah An-Nisa ayat 29. Hanya saja bicara serupa ini boleh datang daripada Allah Azza wa Jalla. Sesudah nafsu itu bersih dari segala macam kekeruhan dan kejahatannya, telah pun menjadi cair. Dan hati pun sudah kuat mengingati Allah Azza wa Jalla serta mentaatinya. Jika semua ini masih belum berlaku, maka janganlah engkau tamak. Jiwamu itu akan didekatkan kepada Allah sedang dia masih keruh dan jahat. Bagaimana jiwa itu akan dekat dengan raja padahal dia masih belum dibersihkan daripada segala macam najis? Pendekkan segala cita-citanya. Nanti dia akan mentaatimu pada segala yang engkau mahukan. Beri dia nasihat dari wejangan, dari sabda, daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sabdanya, bila engkau berpagi, jangan janjikan jiwamu dengan masa petang. Dan jika engkau berpetang, jangan janjikannya dengan masa pagi.
Kerana sesungguhnya engkau masih belum tahu apa yang akan berlaku besok. Patutnya, engkaulah yang lebih bersimpati pada jiwamu dari orang lain. Akan tetapi engkau telah menyia-nyiakannya. Maka bagaimana pula orang lain akan bersimpati dengannya dan memeliharanya? Kuatnya cita-citamu dan ingatanmu kepada dunia. Kedua-duanya itulah yang telah menyebabkan jiwamu itu tersia-sia. Kalau begitu, hendaklah engkau berusaha untuk memendekkan cita-cita dan kurangkan ingatan pada dunia di samping sentiasa ingatkan mati dan muraqabah terhadap Allah Azza wa Jalla. Serta mengambil penawar dari nafas-nafas para siddiqin, nasihat-nasihat mereka, dan berzikir yang bersih dari kekeruhan di malam dan di siang hari. Kemudian katakan kepada jiwamu itu, apa yang engkau usahakan dari kebaikan, balasannya engkaulah yang akan dapat. Dan apa yang engkau usahakan dari kejahatan pula, engkaulah yang akan menanggungnya. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita menyebut perkataan nafsu, daripada perkataan nafas, kita ada pembahagian nafsu manusia. Kita ada nafsu ammarah, ini yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Kita ada nafsu lawamah, kita ada nafsu mulhamah, kita ada nafsu radiyah, kita ada nafsu mardiyah, dan kita ada nafsu mutmainnah, dan akhir sekali kita panggil nafsu kamilah. Bila seorang berada dalam nafsu ammarah, yang akan sentiasa menyuruhnya melakukan kejahatan tanpa sebarang penyesalan. Dia buat dan buat dan buat. Tetapi bila meningkat imannya pada Allah, maka ia akan membawa kepada peringkat yang kedua disebut nafsu lawamah. Lawamah yakni mencela. Setiap kali dia buat maksiat, dia menyesal. Setiap kali dia buat jahat, dia menyesal. Memang dia akan buat jahat, tapi kejahatan itu berakhir dengan dia menyesal. Orang ini berada pada peringkat nafsu lawamah, yang nafsu yang mencela perbuatannya. Sebab dia sudah ada sedikit ilmu. Kalau dia buat kesilapan dalam hubungan dengan Allah, dia mencela. Dia tak solat, dia pun marah. Kenapa aku tak solat? Dia tak puasa, dia nyesal. Kenapa tak puasa? Dan bila imannya makin meningkat, maka dia akan pergi kepada nafsu mulhamah. Mulhamah, yang sentiasa diilhamkan yang baik-baik. Ketika itu dia mencari ilham yang baik. Waktu dia nak buat jahat, ilhamnya datang, janganlah, nanti mati masa ni macam mana? Maka ia menyekatnya. Datang ilham yang baik. Dia panggil mulhamah. Nafsu yang sentiasa diilhamkan. Dia diilhamkan melalui kawan-kawan yang baik. Dia diilhamkan melalui majlis ilmu. Dia diilhamkan melalui jiwanya sendiri. Maka dalam tahap ini, dia lebih selamat. Dia sentiasa dalam dirinya bisikan baik. Bila dia ada duit, dia nak sedekah. Dia tengok orang lemah, dia nak tolong. Keinginan mencari pintu-pintu kebaikan. Dan daripada nafsu yang disebut sebagai mulhamah, dia berpindah kepada radiyah. Radiyah artinya dia mula suka dengan benda tu. Suka dia pertama dengan segala redha Allah. Dengan segala ketentuan Allah, qada Allah. Apa pun Allah tentukan, dia terima. Dia menganggapnya ini baik, pasti ada hikmah. Ini bagus. Dia kata ini teguran Allah yang kita perlu faham. Ini bahasa Allah yang kita perlu sedar. Maka dia melihat siap sesuatu tadi adalah tarbiyah Allah pada dia. Kalau dia sakit, ini tarbiyah Allah. Kalau hilang duitnya, ini tarbiyah Allah. Apapun, dia akan menyalahkan melihat kekurangan dirinya.
untuk terus memperbaiki. Daripada radiyah maka dia akan bergerak lagi menjadi mardiyah. Mardiyah yakni dia telah diredai oleh Allah. Waktu ini Allah tunjuk tanda-tanda Allah terima dia. Bila dia buat ibadat, dia rasa kelazatan. Buat ibadat bukan lagi beban bagi dia, tapi keindahan, keseronokan, kegembiraan. Itu tanda Allah terima, mardiyah. Sehingga apapun kebaikan tidak perlu lagi disuruh, dipandu atau diarah. Ia secara spontan. Dia suatu refleksi yang fitrah semula jadi. Maka dia tahu apa nak buat. Dia bangun malam, dia berpuasa, dia berzikir, dia baca Quran. Kesemuanya itu dilakukan dengan penuh keindahan, keseronokan. Ketika ini dia akan menjauhkan dirinya daripada makhluk. Bagi dia makhluk bukan lagi keutamaannya. Dia umpama orang yang bercinta. Apakah orang yang bercinta ada masa dengan orang lain? Kalau kita pernah ada pengalaman cinta, seolah-olah semua masa kita dengan orang yang kita cintai. Dan semua kesibukan kita dengan orang yang kita cintai. Kalau ada orang lain nak jumpa kita, lalu kekasih kita call kata nak jumpa, yang lain terbatal. Yang ni diutamakan. Maka ini antara tanda-tanda Allah terima dia. Dia mula dalam dirinya ada isar. Isar, yang ini melebihkan hak Allah. Dia melebihkan hak Allah. Tak ada hak orang lain yang boleh mengatasi hak Allah. Maka ini dalam keadaan dia mardiyah. Kemudian dia pergi pada peringkat yang keenam, namanya mutmainah, tenang. Tenang ketika ini menjadikan dia lebih cinta mati dari hidup. Tak ada benda yang lebih disukai daripada bertemu dengan Allah. Kerinduannya kepada Allah. Kerinduan pada pertemuannya dengan Allah. Maka Allah memanggilnya pulang. Seperti mendengar suara untuk memanggilnya pulang. Berada di pangkuan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbik. Pulang pada Tuhan. Dia umpama seorang anak yang merindui kampung halaman. Seolah-olah mak ayah dia panggil balik. Dia pun kata ke kawan-kawan dia, saya nak balik kampung ni. Lama tak balik. Saya rindu. Saya pun nak kerja kat kampung, tak nak kerja dah kat sini. Contoh kalau kita ada pengalaman rindu kat kampung. Kadang-kadang kita ni duduk satu tempat jauh. Sebab mengaji, sebab belajar. Hari kita graduasi, kita nak graduate. Rindunya nak balik. Kita nak kerja kat kampung, nak tengok mak ayah, nak tengok kampung kita. Nak tengok semua nostalgia kita. Kita dah nak tinggalkan tempat ni. Tempat ni cuma kita menjalankan satu misi kita. Nuntut ilmu sampai habis. Itulah umpama mutmainah. Dia tengok dunia ni, misi dia untuk ibadat. Dia dah rindu untuk pulang ke kampung akhirat. Dia dah nak jumpa Allah. Ketika itu dia sudah tidak melihat dunia dengan nilainya. Dia jual semua barang-barang ni. Macam tuan-tuan nak balik kampung. Masa zaman kalau saya mengaji kat Mesir. Dia tahun akhir, kita nak balik kampung. Semua barang kita jual. Kalau tak jual pun kita berilah. Sebab kita dah nak balik, barang ni kita tak boleh bawa balik. Kalau bawa balik pun tak berbaloi. Tak berbaloi. Baik kita beri ke orang atau jual. Kita nak balik selai sepinggang ni. Kita nak benda yang ada di tempat kita balik ni. Kalaupun kita buat balik duit banyak-banyak. Kita tak balik benda yang kita ada. Ada rumah mungkin kita jual. Ada kereta pun kita jual. Sebab apa? Kita dah nak balik kampung. Ini orang mutmainnah. Rindu dia pada akhirat. Dia tak rindu dunia. Rindunya kembali kepada Allah. Last sekali berada pada tahap yang paling mulia. Namanya kamilah, sempurna. Tentang nafsu yang sempurna. Keadaan seorang yang sempurna. Menjadikan dia tidak dapat melihat yang lain. Melainkan dia cuma melihat Allah. Dalam dirinya, dalam ingatannya, dalam perlakuannya ialah Allah. Semua yang dikehendaki ialah Allah. Bukan akhirat, bukan syurga, bukan cerita neraka, ceritanya pertemuan dengan Allah. Melihat wajah Allah. Melihat zat Allah. Berada di pangkuan di sisi Allah.
Ia amat sempurna sehingga dia langsung tidak melihat makhluk walau sekelip pun. Yang dilihatnya cuma pada Khalik penciptanya. Baik, kita kalau sebut nafsu ni tuan-tuan, apa maksud nafsu? Nafsu ni kalau terjemah literal maknanya diri kita, nafs, diri. Maksudnya ialah kebiasaan kita, tabiat kita, tabiat. Hawa nafsu yang kita sebut kehendak. Nafsu yang ni tabiat. Kita ni bila Allah cipta, kita ada tabiat kita. Tabiat kita suka berjalan, itu tabiat. Tabiat kita suka makan, itu tabiat. Semua manusia dia akan suka makan. Tabiat kita suka bercakap. Tabiat kita suka tidur. Tabiat kita suka memiliki harta. Itu tabiat. Tak ada manusia lain pada itu. Namun tabiat ini kalau dibiarkan dia bergerak sendiri, dia menyuruh ke arah kejahatan. Tabiat ni kalau tak dipandu oleh agama, tak dipandu oleh wahyu, tak dipandu dengan hukum hakam, umpama orang etis, tentang kenal orang etis, tak percaya agama apa pun, dia nak gerak bebas. Ini golongan free thinker, golongan yang memperjuangkan freedom, konon kebebasan semutlak. Orang ni sebenarnya membiarkan hawa nafsu yang disebut sebagai nafsu ammarah, yang sentiasa buat jahat. Sehingga ada seorang profesor di luar negara, dia karang satu buku, tajuk nafsu ammarah. Tapi oleh kerana jahil dia tentang pembahagian nafsu, dia cuma nampak ammarah je. Nampak tentang suatu yang disebut yang hanya menyuruh pada benda jahat. Dia buat kajian, memang dalam diri manusia ini, dia memang cenderung buat jahat. Cenderung. Seorang pakar dalam kajian jiwa berkata, punca kita ni, tabiat kita manusia, cenderung buat jahat kerana ada dua faktor. Faktor pertama dipanggil ananiyah. Ananiyah ini sifat mementingkan diri kita. Kita macam mana pun tuan-tuan sekalian, kita nak jaga diri kita. Ananiyah. Kita nak jaga diri kita, kita nak kuasai sesuatu yang menjadi milik kita. Yang kedua, kerana isti'jalul khair. Kita nak benda baik itu biar cepat sampai pada kita. Dua benda ni, dia membentuk sifat amarah kita. Tentang semua orang, dia ada sifat keakuan. Panggil selfish ni. Atau Arab sebut ananiyah. Keakuan. Semua kita pentingkan diri kita. Kalau kita di jalan raya, jalan tu kita punya. Orang lain bukan. Orang lain tepi lah ke tepi. Keakuan. Sifat keakuan ni menjadikan kita tak percaya Allah yang cukupkan rezeki kita. Sifat keakuan lah menjadikan kita ambil hak orang lain. Sebab kita nak pertahankan diri kita, jangan ada yang mengganggu ni. Keakuan. Sifat keakuan lah yang menjadikan kita kedekut. Tak nak berkongsi. Sifat keakuan lah menjadikan kita bermusuh dengan semua orang. Berbalah, marah semua orang. Kita je betul, orang yang salah. Sifat keakuan ini menjadikan kita diktator dalam diri kita. Kita dengar cerita pemimpin diktator, kita sendiri diktator dalam diri kita. Semua orang mesti berkhidmat pada kita. Bekerja untuk kita. Semua orang mesti tunduk pada kita. Ini ananiyah, keakuan. Sifat ini kerana mereka tak percaya. Hilang kepercayaannya pada Tuhan. Hilang bahawa kepercayaannya bahawa kebaikan itu apa yang Allah tentukan untuk dia. Ni jangan ambil hak orang. Ia baik untuk kamu. Supaya kamu tak bermusuh, tak berbalah, tak berperang, tak mati awal. Bila Allah ajar kita jauhi benda-benda yang mengalah pun tak apa. Ana za'im fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Kata Rasulullah, aku jamin seorang itu akan dapat istana dalam syurga kalau dia sanggup tinggalkan perbalahan walau dia betul. Kita kadang-kadang cenderung nak berbalah dengan bini kita. Nak balah dengan anak-anak kita. Cenderung. Nak kata pandangan kita betul. Tetapi kalau kita meninggalkan perbalahan tu. Walau kita tahu kita betul, Nabi jamin syurga. Semuanya ini untuk mendidik diri kita tak ananiyah. Tak betul, tak betul. Bukanlah orang kata kita betul. Tapi satu hari nanti,
dia akan melihat bahawa yang benar itu ada pada kita. Kita tak boleh paksa orang terima betul atau salah. Kita tak boleh paksa. Hatta kita pun tak boleh paksa orang masuk Islam. Sedangkan Islam itu ialah kebenaran mutlak. Pun begitu Allah Ta'ala kata tak boleh paksa. Ajak dia, dakwah. Sebab itu kita namakan dakwah. Orang Islam masuklah negara mana pun dia dakwah, ajak masuk Islam. Kalau dia masuk Islam cara paksa, tidak sah Islam ni. Kalau dia dipaksa, okey, kamu mengucap, dia pun mengucap, tak sah. Syarat masuk Islam dengan suka rela. Maka sebab itu kita, tuan-tuan, tak perlu kita nak paksa orang untuk terima kita. Tapi kalau kita memang berhak ataupun kita memang layak diterima, kita akan diterima. Jadi kalau kita sebut keakuan mudah gini, kalau contoh, kalau kita pinang orang tak nak, kita pun okey. Kita tak ada keakuan. Oh, macam mana pun awak kena terima saya. Itu orang yang ada keakuan. Kita bila buat sesuatu tak berjaya, kita pun terima. Setiap ada keakuan. Ya, kita baikilah apa yang kurang. Sifat kedua ialah isti'jalul khair. Kita memang gopoh-gapah nak supaya kebaikan tu cepat sampai kat kita. Biar cepat sampai pada kita. Sebab tu kita rasa jiwa tergesa-gesa tu ada. Kadang-kadang kita dah naik kereta ni, kita rasa nak turun, kita nak berlari. Sebab apa? Nak cepat lagi. Seolah-olah begitu rasa. Betul, kalau kita naik, kita ada satu benda urgent. Satu urgent. Kita pun naik laju-laju kereta. Tapi kadang-kadang kita rasa macam nak berhenti, kita nak berlari. Macam kita rasa lari tu laju pada naik kereta. Rasa perasaan tu. Nak berlari-lari. Maka keinginan ini ialah keinginan kita nak dapat kebaikan tu secepat mungkin sehingga kita kurang sabar. Kita tak sanggup menunggu. Sebab itu Allah jadikan kehidupan dunia ini penuh kesabaran. Allah beri pahala tapi kamu kena sabar. Pahala itu kat akhirat kamu dapat. Bukan kat sini. Setiap kita buat, dapat pahala. Tapi bukan kat sini. Yang benda-benda dunia memang dapat kat sini. Pahala tak? Allah sebut dalam Quran. Bal tuhibbunal ajilah. Bukan kamu memang suka yang segera. Wa tadharunal akhirah. Kamu lupa akhirat. Kita suka benda segera. Kalau buat kerja nak gaji terus. Kalau boleh. Kita ni. Kalau buat baik, biar nampak terus. Tapi Allah ajar kita sabar. Pahalanya kami simpan akhirat. Sebab pahala ni sifatnya kekal. Kalau kami beri kat dunia, dunia ni binasa. Maka setiap benda yang ada atas dunia akan binasa. Kulluman alaiha fan. Semua benda akan binasa. Yang kedua, pahala ni besar pada dunia tu sendiri. Mana muat, tak muat. Bila dia tak muat menyebabkan Allah tangguh, Allah letak dia kat akhirat. Nanti kita tengok akhirat pahalanya. Lebih besar daripada dunia kita ni. Dan kalau Rasulullah SAW sebut, orang solat jenazah pun dapat pahala sebesar bukit Uhud. Tu baru solat jenazah sekali. Besar bukit Uhud. Mislul jabalain azimain. Seperti dua bukit Uhud. Banjaran bukit Uhud tu kalau solat jenazah sekali. 2 kali, 3 kali. Yang kita solat kat Masjid Haram sampai 100,000 kali. Pahalanya. Kita solat jenazah kat Masjid Haram. 100,000 kali. Itu darat pula dengan 2 bukit. 200,000 bukit. Itu baru je solat jenazah. Belum hal lain. Sedekah kita dan sebagainya. Mana muat, tak muat. Bila tak muat, tempatnya akhirat nanti. Akhirat tu luas. Yang pertama kita sebut sebab pahala tu kekal. Dunia ni binasa. Apa pun yang ada kat dunia, dia akan binasa. Apa pun. Dia berada je kat dunia, dia duduk je kat dunia, dia akan binasa. Kulluman alaiha fan. Umpama dunia ni macam semua benda dalam rumah. Bila rumah tu hancur, rumah tu terbakar, rumah tu dihanyut, maka semua hancur. Sebab rumah yang jaga benda dalam. Bila rumah hancur, yang dalam habis. Dunia ni bila hancur, dengan kita-kita habis. Maka ini yang tersebab ananiyah dan isti'jalul khair, sifat keakuan, penting diri sendiri, dan sifat nak segera baik menyebabkan nafsu ammarah ini terbentuk pada semua orang menjadi kebiasaan. Yang kita dah sebut maksud nafsu, maksud ammarah. Nafsu makna tabiat kita. Ammarah yakni menyuruh. Suka suruh, cenderung pada perbuatan apa ni, asyuk, jahat. Kalau kita tak ada agama, tuan-tuan, kita jahat.
Asal kita nak ambil benda, kita pun ambil. Jadi macam hidup cowboy, tak je pistol, tembak je siapa kita tak suka. Jadi macam kita hukum rimba, siapa kuat dia kuasa. Tapi Allah tak biarkan dunia begitu. Maka Allah turunkan peraturan, Allah turunkan nabi-nabi bagi membangkit jiwa manusia, bagi menyedarkan pada mereka yang ni akan merugikan kamu dunia akhirat. Makanya nak dibincangkan oleh Syekh Abdul Qadir. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, kalau nak berjaya, maka mesti kamu menentang hawa nafsumu dengan cara ikut perintah Allah. Baik, ini guide ataupun garis panduan yang paling besar, utama. Ini master dia. Master dia apa dia, tuan-tuan? Nak lawan nafsu dan tabiat buruk, kenali perintah Allah dan ikut. Wa imma perintah Allah bersifat wajib ataupun bersifat sunat. Jadi, kalau seorang sibukkan dirinya dengan perintah Allah, maka dia telah buang nafsu amarah dia. Amarah bisu. Tuan-tuan, kita nak kenal perintah Allah, maka automatik kita kena duduk dalam majlis ilmu. Tidak mana kita tahu tu perintah Allah atau tidak. Kita kalau orang kerja kerajaan, nak tahu mana arahan, mana larangan, kita kena baca perkeliling. Kita baca buku panduan perkeliling. Buku panduan perkeliling tebal ni, baca. Apa boleh, apa tak boleh, apa yang dibenarkan, apa digalakkan, tulis, baca. Lalu kita tahu undang-undang. Ini tak boleh, yang ni boleh. Sama juga kalau seorang nak menentang hawa nafsu, amarah dia, tapi dia tak tahu pun perintah Allah, maka dia kekal judi, kekal buat maksiat, dia kekal buat perkara mungkar. Itu kata Syekh Abdul Qadir, engkau mesti menurutnya, yakni menurut segala perintah Allah, menurut ilmu kamu pada perkara ketaatan kepada Allah dan menentang hawa nafsu kamu dalam maksiat padanya. Di proses ini namanya mujahadah. Yang pertama, kamu buat perintah Allah. Buat. Yang kedua, kamu kena mujahadah, lawan setiap kali keinginan kamu nak buat maksiat. Ada maksiat, keinginan kita memang ada. Keinginan kita untuk pukul orang, ada tak? Ada. Tapi kita pun lawan, tak payahlah pukul-pukul buat apa. Keinginan kita nak bunuh orang pun ada. Tengok orang tu bermasalah sikit, aku bunuh orang. Memang benda tu ada. Rasa perasaan tu ada. Tu kalau orang potong kiu kita tengok atas bawah ni, budak ni aku bunuh tu. Tu potong kiu beratur nak kedai makan. Jiwa tu ada. Tapi kita tentang, jangan. Kalau benda kecil macam ni, tak padang kita, nak lepas marah, ruginya banyak. Kan manusia kita tengok, bila dia buat sesuatu yang kita tak suka, kita seperti mahu menjatuhkan dia dengan apa pun daya usaha kita. Tapi bila kita berjaya mujahadah, tak baik, tak bagus, sabarlah. Barangkali dia ni nak cepat, barangkali kita letaklah segala wasangka baik kita. Kalau kita ikut tabiat kita, tuan-tuan sekalian, habis semua kita nak bunuh. Semua nak bunuh. Semua kita nak hancurkan. Sifat ni memang ada pada kita. Sifat marah tu sifat manusia, yang membentuk, yang merupakan kriteria atau sifat-sifat nafsu amarah. Nafsu amarah kita akan sebut nanti sifat-sifat dia, sehingga dia jadi sempurna ke amarah. Sifat utamanya ialah jahil. Sifat utama amarah ni dia jahil. Kan itu bila orang tu, tuan-tuan tengok, dia duduk belajar, dia menuntut ilmu, dia ikut kuliah, kejahilannya mula dirawat. Maka ketika itu dia telah angkat nafsu amarahnya menjadi lawamah. Dia mula celak, Allah, dulu zaman jahiliah teruk saya. Dia mula mencela satu persatu. Tapi kalau orang tak duduk majlis ilmu, dia tak akan cela pun apa yang telah dibuat. Ini nafsu, saya sebut bahawa nafsu amarah ni dia ada kriteria sifat dia. Sifat atas sekali namanya jahil. Jahil. Kan itu pada Nabi datang bawa ilmu. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang Allah bersayang pada dia, siapa yang Allah nak buat, beri kebaikan pada dia, Allah beri dia faham ilmu. Man yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, dia fahamkan agama. Dia engineer, dia arkitek, dia peguam, dia doktor, dia korporat, dia pengarah, dia cikgu, dia orang awam, dia swasta, dia itu. Bila dia belajar je, maka dia mula tahu salah dia kat mana. Oh, rupanya rasuah. Rupanya haram. Rupanya ini derhaka. Rupanya dosa.
Rupanya saya telah abaikan isteri saya. Rupanya saya isteri nusyus. Rupanya saya anak derhaka. Tengok. Kita kata ilmu ni macam X-ray, ditunjuk cacat kita kat mana. Dia nampakkan kita. Sebab itu nak lawan nafsu amarah. Yang sifat utamanya jahil. Jahil kita. Yang Allah sebut dalam Quran, kita memang lahir dalam keadaan jahil. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu, yakni Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa. Allah sebut dalam Quran, sifat manusia ini ialah jahil dan zalim. Kita bayangkan kalau orang tu jahil, campur zalim, sempurna jahat dia, dan itulah dia amarah. Sebab tu kita dalam proses kuliah-kuliah kita, ni proses rawatan yang master yang utama. Kita nak nampak di mana salah, kat mana tak betul. Umpama seorang mekanik, bila kereta kita masuk bengkel, dia akan beritahu, bos, rosak ni bos, rosak ni bos. Kita tak tahu rosak apa. Dia beritahu, kita pun tenang. Umpama kita pesakit, jumpa doktor, kenapa saya asyik muntah-muntah. Doktor kata barangkali kamu sakit ni, angin dalam perut banyak. Ini angin pasang ni. Ini gini, ni gini. Kita mula tahu benda tu. Dan doktor kalau angin pasang, macam mana ubat dia? Kita kena surutkan dia lah. Surutkan dia. Kita mungkin bagi ubat, kita mungkin operation. Kita mungkin begini. Lalu kita pun ikut step, kita pun dah okey, sihat. Nafsu amarah ialah penyakit yang kita bawa selama kita hidup. Dan kalau kita tahu dia penyakit yang kita bawa selama kita hidup, kita mesti ubat. Dia tak semua banyak pun, paling kurang dia sikit. Kita tahu, bolehlah ustaz, sekarang boleh makan lah sesuap 2 suap. Dulu terus tak boleh makan. Ada ikhtiar sikit, ambil ubat sikit, jumpa doktor tu, pergi klinik ni, bolehlah makan sikit-sikit. Dah boleh dah ustaz tidur sikit-sikit. Dah boleh dah ustaz berjalan sikit-sikit, bertatih. Kita macam bangga dengan improvement ataupun kita katakan kemajuan yang ada pada kesihatan kita. Macam itulah kita dengan Allah. Alhamdulillah ustaz, alhamdulillah solat sekarang. Dulu tak solat saya. Solat lah sekarang, pergi lah berjemaah hari ni. Alhamdulillah. Boleh ustaz dengan kuliah, tapi masih online ustaz. Malu nak jumpa muka ustaz ni. Kita online ni ustaz. Jadi kita mula nampak kita buat sesuatu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, nafsumu dia jadi dinding untuk kamu kenal makhluk, dan makhluk pula dinding untuk kamu kenal Tuhan. Baik. Orang bila dia nafsu amarah, dia tak peduli orang lain, dia nak dia je. Dia tak fikir perasaan orang, sekian-sekian. Bila dia merawat, baru dia tahu orang lain pun ada perasaan. Dia mula macam nak lebihkan orang. Dulu nafsu amarah dia cuma nak orang cintakan dia. Dia tak cinta orang. Kamu kena cintakan aku. Dia nak orang khidmat pada dia tak nak khidmat ke orang. Tapi bila dia mula menanganinya, dia mula nampak orang untuk dia buat baik. Dulu tak ada kawan, seorang-seorang jalan. Kalau kawan pun kawan untuk bermusuh. Dia kawan juga untuk bermusuh. Agak-agak tak kena, dia belasah je kawan ini. Dia tak reti nak jaga. Tapi bila dia meningkat, dia mula nampak setiap orang ni ada hak atas dia. Tu jaga hati orang ni, jaga hati orang ni. Tapi bila dia main dengan makhluk, dia kena ingat, dia juga penghijab dia dengan Allah. Supaya dia tahu makhluk ni, kita nak gaul dia dengan perintah Allah. Sehinggalah dia buang makhluk dan pergantungan hidup dia, kasih sayangnya. Dia cuma nampak Allah, barulah dia benar-benar tidak terhijab. Ada orang kita jumpa atas dunia ni tuan-tuan. Dia baik dengan orang, baik semua-semua. Tapi dia tak kenal Tuhan. Dengan orang baik, dia tolong orang tu, dia tolong orang ni, dia pun buat grup untuk tolong orang. Tapi malangnya dia terhijab daripada mengenali Allah. Dia sibuk masa dia dengan orang. Sebab itu Allah ajar kita tuan-tuan. Kita ada masa dengan Allah. Kita ada masa dengan makhluk. Kita ada masa dengan diri kita. Kita ada masa dengan keluarga kita. Kita ada masa-masa kita. Yang disebut dalam hadis Salman Al-Farisi. Keluarga kita ada masa. Tuhan kita ada masa kita. Diri kita ada masa. Dengan pembahagian 3 waktu. Inna li rabbika alaika haqqa. Wa li ahlika alaika haqqa. Wa li nafsika alaika haqqa. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Tuhan kamu ada masa dengannya. Isteri dan keluarga kamu mesti ada masa dengannya.
Diri kamu kena ada masa dengannya dan berikan masa itu kepada empunyanya. Maka bila dia mula beri masa pada Allah, dia mula nampak makhluk ni nak dekat dia macam mana. Dulu dia dekat dengan makhluk, jaga hati je. Jangan ustaz, kecil hati dia, nanti. Tapi bila dia mula terkenal Allah, jaga hati itu bukan suatu keutamaan, tetapi menjaga Allah. Jaga Allah. Dah tengok bini kita buat salah, memang tegur, ni kecil hati ni, mau nangis, tapi ni perintah Allah, saya tegur. Awak ni dah tua, tak solat lagi, tudung tak lekat atas kepala. Dah bukan lawa benar rambut awak tu berubang banyak dah. Pakailah tudung. Tudung ni bukan sekadar tutup aurat, dia tutup aib. Dia menjadikan kita lebih lawa. Awak tengok tu kepala awak, dah botak separuh tu. Tapi tak nak lagi pakai tudung. Tuan dah tunjuk banyak aib. Artinya si suami cakap, memanglah bini kecil hati. Kita tuan-tuan boleh tegur orang, siapa tak kecil hati? Semua orang bila ditegur, dia akan kecil hati. Walau kita tegur selembut-lembut bahasa. Kecil hati itu biasa, normal. Itu tanda tegur orang tu sampai. Tegur orang tu sampai. Cuma kita, asas kita bila tegur, kita akan ikut adab. Kita ikut kaedah bersesuaian dengan penyakit. Doktor, dia ni merahmati pesakit. Tapi ada kadang-kadang kasar juga dia dengan pesakit. Sebab apa? Itu yang diperlukan. Dia pergi gergaji tu tulang kawan ni. Gergaji kepala kasar. Betul tak boleh ke slow-slow? Tak boleh. Ini cara dia gini. Kadang-kadang lembut. Okay, cik, slow-slow. Cocok slow. Kadang-kadang. Ada hari tak ada, dia belah je perut kita. Dia kasar tu. Ya, kerana prosedur dia macam tu. Dia nasihat ni, tuan-tuan, ada hari kita lembut. Sesuai dengan dia. Ada hari dia bunyi kasar sikit lah. Sesuai dengan kotoran dia. Ni kotoran degil, ekzium. Tak boleh ni. Degil sikit. Ni jenis kena gahar. Kalau zaman saya dulu, kita zaman-zaman kecil ni tuan-tuan, kita suka main pasir. Yang mandikan kita mak kita. Mak kita selalu pesan, mu jangan main pasir, kotor. Hitang legam. Kalau biasa-biasa disuruh mandi. Bila kita main kotor ni dengan kuku dengan semua, ni kita panggil gahar dengan buruh besi. Ambil sabun, bersih badan. Ni uguk dengan buruh besi supaya kita jangan main kotor. Kenapa? Ni kotor teruk sangat. Kita basuh lantai pun sama. Basuh lantai tak boleh pakai buruh sabuk, kena buruh besi. Kenapa? Baru kotoran dia hilang. Kalau buruh sabuk, macam buat perkara sia-sia. Jadi tegur orang ini, lembut ke tak lembut berdasarkan situasi. Tetapi berhikmah, maksudnya kita letak sesuai dengan keadaan salah dia. Itu dalam Islam, dalam merawat penyakit, kadang-kadang penyakit itu dirawat dengan sebab. Itu kita main hukuman hudud. Itu penyakit dia kena sebab. Tegur orang dia macam gitu. Jadi bila siap perkataan, memang kalau saya katakan saya tegur orang kan kecil hati. Tapi bila saya dah kenal Allah, saya tak lihat kecil hati dia. Dan kalau kita kata nak tegur tanpa kecil hati, dia je cakap saya tak kecil hati, saya tegur, okey. Hati dia terasa ni. Terasa, dia tegur. Ini antara cara kita menangani hawa nafsu kita. Kemudian kata Syekh, antara perkara yang menjadikan kita juga besar hawa nafsu, sebab selama mana kita dengan dunia, maka terhijab kita dengan akhirat. Dan juga akhirat pun sama, selama mana kita dengan akhirat, kita terhijab daripada Tuhan. Dan kita kan cerita syurga, lupa cerita Tuhan. Tuan-tuan nak jumpa syurga ke nak jumpa Tuhan? Syurga tu macam mana hebat, dia makhluk lagi. Tuhan itulah Khalik. Tuhan itulah Khalik. Kita tuan-tuan kalau rumah tu besar, cantik, seronok, puji, kita pun nak jumpa siapa tuan rumah ni. Pemilik tuan rumah ni siapa? Pemilik rumah. Itu yang hebat. Jadi memang dalam proses kita nak meningkat naik, mula-mula tinggal dunia kita buat cerita akhirat, kita buat cerita syurga, begini-gini, sedap. Ada makan minum dalam syurga. Allah pun cerita dalam syurga ni macam-macam. Tapi tidak ada kelazatan yang lebih hebat daripada melihat Allah. Kerana ahli syurga ketika mana Allah membuka hijab untuk dilihat wajahnya, zatnya, menurut kaifiat yang sesuai dengan keadaan manusia, dilihatnya, maka hilang segala nikmat syurga. Hilang, lenyap. Tentang kita macam gini, kita kalau makan buah, ni buah, banyak jenis buah lah. Ada buah sedap satu. Makan buah sedap tu, yang lain macam tak sedap semua.
Tak sedap. Tenggelam yang lain kerana sedap ni. Ni makan durian kampung, durian kahwin, durian tembaga, durian kunyit. Dapat musangking sebiji. Allah, hilang yang lain. Dapat black tong sebiji. Sulap. Allah. Yang lain tu macam bukan durian punya. Ni je durian. Yang lain kali kalau beli yang ni je. Ialah RM80 sekilo. Seolah rasa begitu. Itu kita buat analogi mudah. Buah durian. Kalau penggemar durian. Nikmat syurga ni bila lihat Allah. Hilang nikmat syurga. Hilang terus. Sebab itu ahlul albab ataupun kita panggil golongan arbab. Golongan-golongan yang dekat dengan Allah. Mereka bercakap tentang jumpa Allah. Ketika mana orang bercakap tentang syurga. Dia bercakap jumpa Allah. Nak tengok Allah. Melihat Allah. Sebab itu Rasulullah bersabda. Ila rafiqil a'la. Menuju teman tertinggi. Melihat Allah. Rasulullah SAW bila nak mati. Bila bagi nak wafat. Nabi tak kata. Kepada syurga. Tak ada. Nabi kata. Ila rafiqil a'la. Bukan menuju ke pangkuan teman tertinggi. Ini Allah SWT. Ini tahap. Dia tuan-tuan bila makin kita buat ibadat. Iman tu dia meningkat. Secara fitrah. Sesungguhnya ibadat memang betul mula-mula cakap bab syurga. Lama-lama bila kita lama buat taat, kita mula merindui pencipta syurga. Ia proses yang kita buat. Macam contoh kat dunia lah. Kita kumpul-kumpul duit kaya. Last sekali bukan lagi kekayaan yang kita nampak. Ketenangan yang kita nak. Itu kita bagi balik kekayaan tu pada orang lain. Dulu cita-cita nak kaya. Sebab kata kita dengan kaya, kita mulia, dengan kaya kita bahagia. Dulu. Kita pun kerja sungguh-sungguh siang malam pagi petang. Orang raya pun kita tak raya. Kerja, kita pun kaya. Last sekali kita nampak kaya pun tak bahagia juga pun. Kita bagi balik kekayaan tu pada orang lain. Derma sana, derma sini. Itulah yang bahagia. Rupa-rupanya kita cari bahagia yang sebenar. Yang bukan pada harta tu rupanya. Tapi masa kita tak ada, memang nampak harta tu. Ada seorang hamba Allah kata, Ustaz, saya kata, saya duk fikir dulu zaman saya miskin. Dengan kaya lah saya akan bahagia. Dia rasa begitu. Lalu dia pun bekerja keras. Kerja keras. Sampai dia jadi orang kaya. Tapi lama-lama dia tengok anak ni lari. Ini masalah. Dia mula, falsafah dia mula terbatal. Falsafah dia mula lebur. Dahulu dia kata dengan kaya saya bahagia. Sebab susah saat jadi orang miskin. Orang pandang kita hina. Orang begitu, begini. Ini waktu belum kaya. Tapi bila dia kaya, dia pun baru nampak. Dah berada kat puncak, baru nampak. Rupa-rupanya bukan puncak gunung tu yang cantik. Bawah tu cantik. Kita masa duduk bawah, duduk tengok puncak gunung lawa. Lah berada di puncak, tengok bawah pula lawa. Lawa bawah tu. Pelik dan naik atas pun nampak bawah lawa. Masa duduk bawah, tak menikmati lawa tu. Duduk nampak gunung ni tinggi, saya nak panjat, saya nak tengok. Last kali bila dia naik atas, dia tengok bawah. Dia kata bawah lawa. Dia pun tengok bawah. Sama juga masa saya katakan saya miskin. Saya nampak kaya tu bahagia. Waktu saya kaya, bukan kaya tu bahagia. Ada benda lain rupanya. Sama dalam iman kita. Mula-mula tuan-tuan, kita nak syurga. Itu proses biasa lah. Lama-lama bila kita sampai satu tahap, Allah tunjukkan apa yang lebih baik pada syurga. Melihat Allah. Cinta Allah. Pada waktu itu tuan-tuan rindunya hanya pada Allah. Ini yang Allah beri kepada para Nabi dengan yang disebut sebagai nafsu kamilah. Jiwa yang sempurna. Kamilah. Dia nak jumpa Tuhan. Dia bukan nak jumpa nikmat Tuhan. Kita ni masih lagi di peringkat nikmat Tuhan. Tapi mereka di peringkat bertemu Allah. Betul mulut kita bolehlah kata, saya pun nak tengok Tuhan, nak melihat Allah. Itu mulut kita, hati kita. Perjalanan hidup kita, belum. Kita macam, kita tanya budak-budak. Saya cikgu tanya budak, awak nak tak lapang A? Kalau periksa lah. Kalau ada 12A, 12A. Awak nak 12A? Nak sah 12A. Semua satu kelas nak 12A. Tapi saya kenal mana yang layak, mana tak layak. Awak nak 12A, masa saya ngajar tidur. 12A apa? So buat kerja rumah tangguh. Buku sekolah tak buat. Tapi mulut dia kata 12A cikgu. 12A. Saya cikgu, saya kenal dia. Yang seorang lagi saya tahu tuition datang awal. Buku bawa, nota, catat. Periksa cemerlang. Ni betul 12A. Ni calon 12A. Saya pun buat short list. Ini orang-orang yang saya jangka dapat 12A. Saya pun bagi pada pengetua. Tuan pengetua ni saya nampak ada 5 orang memang layak dapat 12A. Tapi tanya satu kelas, semua nak 12A. Sama juga kalau saya tanya tuan-tuan, semua kata, saya rindu jumpa Allah. Betul. Tapi kuliah pun tidur, macam mana saya nak kata rindu jumpa Allah? Aku kuliah setengah jam, tidurnya punya panjang.
Jadi saya cikgu ni tak berapa percaya. Tapi mulut dia akan kata begitu. Contohlah. Ini sebagai contoh. Dia tak ada kaitan dengan hidup atau mati. Contoh. Jadi kalau kita menyebut tentang mulut kita, tuan-tuan, mana nak syurga? Tengok perangai, belum lagi ni. Belum. Kita pun nampak di bacaan, betul awak nak syurga. Memanglah saya rindu jumpa Allah, tapi nampak macam belum lagi. Sebab rindu awak pada orang tu saya nampak lain kalau karakter awak. Seorang bila rindu kat orang, tuan-tuan sekalian, surat yang tulis lama 10 tahun lepas pun dibaca lagi. Kalau tak tahu ni, kita cerita orang bercinta yang tahun 60-an 70-an ni. Kita tak nak cinta orang yang cinta WhatsApp ni. Cinta surat tu 2 minggu baru sampai. Dia saya nak hantar surat pada tunang saya 2 minggu baru sampai. Dia nak balas balik 2 minggu baru sampai. Kita tu kalau surat tu surat cinta daripada kekasih. Tuan-tuan khatam berapa kali? Saya rasa saya khatam lebih 30 kali sehari. Dia surat cinta, kita rindu. Baik, sekarang kita tengok kita dengan Quran. Tuan-tuan khatam berapa kali saya? Berapa kali sebulan? Berapa kali setahun? Artinya belum kita betul-betul cinta. Kalau alhamdulillah saya khatam sebulan sekali, artinya dah ada cinta tu, tapi belum kuat. Kerana ada orang yang buktikan cinta lebih hebat pada Allah. Maka dia telah khatam Quran mungkin seminggu sekali. Bukan ada yang sampai 3 hari sekali. Ada yang sehari sekali. Ada yang sehari 2 kali. Even ada lebih pada tu. 2-3 kali satu hari. Sebab yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar. Ini kita sebut rindu pada Allah. Jadi, memang saya katakan semua orang boleh dakwa-dakwi. Tapi perbuatannya akan memperlihatkan siapa dia. Baik, nafsu ammarah, tabiatnya memang suruh buat jahat. Dan selagi mana kita ni belum lagi disuruh oleh hati, kita akan terus jahat. Siapa tu suruh? Tabiat kita. Hati tempat Allah letakkan takwa. Nabi SAW kata, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Kalau kita mendapat perintah dari hati, kita baik. Kalau kita dapat perintah daripada tabiat kita, nafsu, kita jahat. Jadi janganlah berhujah. Kan yang hilang jahat kan Allah juga. Allah sebut dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsin wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi diri dan kesempurnaan diri dibentuk sempurna. Ialah Allah yang mengilhamkan yang jahatnya dan yang takwanya. Lalu orang ni bila dia buat jahat, dia kata Allah kan ilham saya. Ya, Allah ilhamkan jahat sebab kamu tidak sesuai untuk buat baik. Gini tuan-tuan. Kita kalau buang sampah, tuan-tuan nak buang kat mana? Tempat yang memang sesuai untuk sampah dibuang. Sebab tu kita cuba buang sampah daripada kereta kita. Sebab kereta kita tak sesuai untuk sampah. Tuan-tuan kuis ke bawah. Luar tu sesuai. Bukan dalam kereta. Rumah kita bila nampak sampah, kita pun buang kat luar. Dia tak sesuai dalam rumah. Dan kalau hati kita tak sesuai untuk benda baik, memang sampah lah yang dibuang dalam hati kita. Jahat lah. Cuba kalau katakan tuan-tuan sekalian. Macam saya sebut tadi, kalau saya nampak sampah, bila saya cakap dengan anak saya, bang buang sampah, contoh. Si abang ni anak saya, dia akan fikir tempat sesuai buang. Dia pun cari mana tongnya. Kan itu yang sesuai. Dan barang dibuang pun memang sesuai dibuang. Jadi kalau kita kata, saya diilhamkan oleh Allah untuk buat jahat, ya kan nafsu kamu jahat, kan diri kamu jahat. Sesuailah jadi tong sampah. Tapi kalau kamu baik, tak mungkin. Kamu tidak bersedia jadi baik, tidak bersungguh jadi baik. Kalau kamu sungguh jadi baik, maka apa yang Allah campurkan dalam hati kamu ialah kebaikan, kemuliaan. Kemudian kata Syekh, bermujahadahlah. Cairlah hawa nafsu kita dengan mujahadah. Dengan sungguh-sungguh. Kerana bila sungguh, maka nafsu kita pun akan cair. Dan dia akan binasa. Lepas tu hati kita akan tenteram. Bila tenteram, maka Allah akan beri kita rahsia. Dalam Sufi sentiasa sebut, diberi rahsia. Bukan ada kitab nama Kash, dia disebut sebagai Al-Asra atau Sir. Rahsia itu apa rahsia? Gini tuan-tuan. Bila kita mula rapat dengan seseorang, kita mula tahu rahsia dia. Maksudnya sesuatu yang orang lain tak tahu, kita tahu. Dan kita berhak bercakap tentang dia, orang lain tak berhak cakap hadiah. Dan orang lain nak tahu hadiah, dia tanya, Ustaz kenal kan tu? Saya kenal. Dia tu macam mana? Sebab orang percaya saya tahu rahsia dia. Orang nak tanya tentang Tuhan, Ustaz, saya nak tanya tentang agama, tentang sekian. Kerana saya tahu rahsia dia.
Sehingga saya boleh beritahu kenapa qada Allah begini, kenapa ketentuan Allah begini. Ini bila hati kita tenteram, kita tahu rahsia. Tetapi bila orang tu tahu rahsia, tak ada benda yang dia nak marah atas dunia ni. Sebab setiap benda ada rahsia dia. Dia tengok pokok tak hidup, tak apalah. Dan memang ajar dia nak buat macam ni, itu rahsia. Kalau Allah nak bagi jadi, dia jadi. Dia tengok pokok menjadi, tak ada pula dia nak sombong dan riak. Dan memang jodoh dia jadi. Rezeki dia. Dia pergi ke laut, dia pergi tempat ini, dia dapat ke dia tak dapat, dia tenang sebab dia tahu rahsianya. Allah tetapkan bagi rezeki, tapi mungkin bukan hari ni. Tapi kita kekal berusaha. Ini orang tahu rahsia. Sebab tu orang tahu rahsia, dia tak akan putus asa. Orang tahu rahsia, dia sentiasa bermotivasi. Orang tahu rahsia, dia boleh tenangkan orang lain, bukan sekadar diri dia. Sebab tu tak ada orang bila datang musibah, dia pun kena musibah, bukan tak kena. Tapi dia boleh tenangkan orang lain. Kenapa? Kerana dia tahu rahsia. Dia tahu di sebalik ujian Allah, Allah nak angkat darjat, Allah nak beri kelebihan. Sebab tu kita nampak sentiasa dia tenang, sebab dia ada rahsia. Dia kenal Allah. Dia kenal Allah tak buat benda ni, melainkan untuk kebaikan lebih baik. Sebab tu bila kita kena musibah, kita pun baca satu doa untuk kita tahu rahsia. Sebab lepas kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas ujian ini dan gantikan aku lebih baik. Tahu di sebalik musibah, dia mesti dapat gantian lebih baik. Itu yang menjadikan dia tak pernah give up dalam hidup. Tak pada saat bisnes ni tak jadi, Allah nak beri bisnes lebih baik, tenang je dia. Anak saya, misal kata, tak jadi dijodohkan. Tak apalah, bukan jodoh dia. Saya pun tenangkan isteri saya, tak apa, bukan jodoh dia. Mungkin Allah nak beri jodoh lebih baik. Tak tahu apalah, kenapa tolak ke, ada orang dengki kat kita ke, ada orang buat itu, buat ini. Santau ke, santet ke, bla bla bla. Duk bimbang dia. Duk ngomel, dah bukan jodoh dia. Kita meniaga apalah, ustaz, kedai saya tak laku ni. Saya rasa kena pelalai ni, kena sihir, kena itu, kena itu. Tak, bukan rezeki kita. Kita usaha lagi. Kadang-kadang ada hamba Allah, beli kedai dia tak laku. Dia pun jumpa saya. Tak, ustaz, tengok. Orang kata kena sihir. Kadang-kadang ustaz ada benda hidup sendiri dan sebagainya. Saya kata, signboard awak pun saya tak berapa nampak. Macam mana nak laku? Signboard tu seorang. Buatlah signboard terang sikit. Dia ni kadang-kadang benda teknikal dia tak nampak duk cerita sihir. Kita tak nafikan sihir. Tapi kalau kita mengambil asbab yang cukup, insya-Allah tak ada masalah. Benda ni tak ada kalau kita cerita kat dunia barat cerita sihir-sihir. Mereka jalan niaga mereka. Kerana mereka mengambil asbab segala yang sempurna. Yang ini diperintah oleh Allah. Mungkin kita menu tak banyak, lepas tu kita nak kata kena sihir. Menu kita ikan 2 ekor, daging 4 ketuk. Lepas tu nak suruh orang datang beratur berbaris. Order pula 4 jam baru sampai. Bila orang tak datang, saya rasa kena sihir. Saya rasa awak lah penyihirnya. Jadi, benda-benda macam ni tuan-tuan. Bila orang tu kena, orang tu tahu dirinya, orang tu tahu rahsia, maka dia tenang. Dia tahu nak fit sesuatu perkara, nak baiki, islah. Tahu kenapa macam ni? Saya tahu. Ini mesti dosa saya ni. Saya islahkan. Kata Fudail bin Iyad, aku kalau nampak isteri aku mengagam, tak berapa nak dengar cakap. Anak aku pun sama. Dan kenderaan aku pun sama. Aku tahu ini sebab dosa aku. Maka dia cepat-cepat baiki. Kita kadang-kadang tuan-tuan tengok, kenapa isteri saya ni Ustaz? Masang mencuka, payah. Sejak 2 mejak ni Ustaz, payahnya nak senyum. Tapi kalau dia telefon kan senyum panjang pula. Kenapa? Kita pun cek, bagai dosa kita lah tu. Ada dosa-dosa kita sehingga Allah mencampurkan benci dia. Sebab bila Allah nak tegur kita, Allah jadikan orang dekat kita yang akan tegur kita melalui perbuatan mereka. Kenapa saya asyik kena tipu je? Tipu lah, kena tipu. Tak ada orang saya nampak betul. Maka dia dosa kita. Kita pun baiki dosa kita. Kita pun istighfar. Makanya alhamdulillah, isteri kita senyum kembali. Macam bunga mengembang waktu pagi. Senyum balik dia. Kita tahu inilah dosa. Itu rahsia. Rahsia ni, tuan-tuan, apa pun berlaku, dia nampak dia dengan Tuhan. Itu rahsia. Datang banjir, datang sekian-sekian, dia nampak ini teguran Allah. Kalau orang tak tahu rahsia, dia kata longkang tersumbat je. Tu je, sampai situ je ilmu dia. Zalika mablaghuhum minal ilm. Ilmunya cuma takat tu. Tapi orang tahu rahsia.
Dia tak menafikan sebab-sebab itu. Dia menerima sebab itu sebagai satu sunnatullah. Tapi dia juga melihat ini teguran Allah. Allah nak ingatkan kita. Rupa-rupanya kita tak memiliki sesuatu. Kalau Allah nak ambil sekejap je, Allah boleh ambil rumah kita. Allah boleh ambil segala kita ada. Yang kita bangga-bangga, yang kita seronok, tenggelam semuanya. Teguran pada kita bagaimana waktu Allah akan ambil nyawa kita pula. Kalau kita menginsafi, kita jadi lebih bertakwa pada Allah. Ini orang yang tahu rahsia. Kemudian kata Syekh, orang yang bila seorang sudah sempurna pencairan nafsunya, melawan nafsu ammarahnya, maka dia akan mendengar seruan dalam hatinya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kamu kerana Allah sayang kamu. Didengar satu kalimah, Allah sayang kamu. Satu kalimah ini didengar daripada diri dia. Tapi ini tidak akan berlaku selagi mana jiwa kita keruh. Selagi mana ada nafsu ammarah yang menguasai diri kita. Oleh kerana itu, untuk kita dekat, umpama kata Syekh Abdul Qadir, nak dekat dengan raja kena bersih najis ni dulu. Raja mana nak jumpa kita pakai yang comot, pakai yang kotor? Orang kita kalau nak jumpa raja, dia beri pesanan khas untuk jumpa dia. Boleh tak kita jumpa dia pakai yang comot, najis, kotor? Tak mungkin. Dia pun tak nak jumpa kita. Awak bersihkan diri awak dulu, baru datang menghadap saya. Apatah lagi Allah. Kita nak menghadap Allah kotor-kotor macam tu, kita tak mampu. Maka bersihkan diri kita. Dengan taubat, bersihkan dengan membuang kejahilan, dengan mujahadah, kemudian kita akan datang. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dengar satu hadis Nabi, bisikkan dalam diri kamu. Bila kamu berpagi, jangan menjanjikan waktu petang. Bila kamu petang, jangan menjanjikan waktu pagi. Maksudnya ialah ingat mati. Kalau saya sekarang pagi, sempat tak petang, jangan janji kita sempat. Sekarang buat elok-elok. Nanti kita bila berada petang hari, jangan janji kita sempat esok hari. Kerana kamu tidak tahu, kata Rasulullah, fa innaka la tadri masmuka ghada, kita tak tahu nama kita apa esok. Barangkali nama kita almarhum, bukan lagi nama kita. Dulu orang kata nama siapa? Nama dia ni Alik contoh. Lepas jadi jenazah, orang kata jenazah belum sampai. Orang tak kata Alik belum sampai, jenazah belum sampai. Arwah mana arwah? Arwah dia kat hospital lagi, jenazah dia kat hospital, kejap lagi lah. Mana nama dia tak ada. Siapa yang akan sebut nama dia balik? Yang mentalking tu sebut. Lepas tu dah, mana dia? Dah meninggal, kita kata. Mana dia? Jenazah. Ya kita semua sama lah. Kalau orang panggil ni ustaz tu, ustaz ni sekarang dah tak ada arwah. Dulu ustaz zaman kita dengar arwah kuliah tu ustaz. Panggil arwah pula. Ya, nama dah berubah. Nama tu cuma valid kat dunia sebelum mati. Lepas tu semuanya bernama sama jenazah. Atau bernama ahli kubur. Tuan-tuan bila tuan-tuan beri salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dah namanya ahli kubur gitu ya. Sebab boleh tak kita nak pergi, kita kat kubur kita nak beri salam. Itu apa nama kawan kita. Kawan kita ni. Kita pun sebut. Assalamualaikum Muhammad. Tak valid. Sebab yang dianjurkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sebab namanya semua berubah. Dan mana-mana orang dalam kubur dulu yang pernah kenal kita, dia kenal ni suara siapa. Dia kenal. Tapi kita tetap beri. Rasulullah SAW, bila baginda ke kubur, bukan Nabi SAW ajar Aisyah doa. Assalamualaikum dara qaumi mu'minin. Assalamualaikum wahai negeri orang yang beriman. Apakah dibawa lagi nama peribadi? Tak ada. Nama peribadi sudah hilang. Menjadi ahli kubur ataupun negeri orang beriman. Itu kan nama kita dah hilang. Walaupun orang catat nama kat kubur, tetap orang panggil kita jenazah, tetap orang panggil kita ahli kubur dah. Kita tak tahu nama kita siapa esok. Maksudnya, kita tak tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Itu cara untuk melawan hawa nafsu kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, patut engkau bersimpati pada jiwamu dari orang lain. Patut kita tuan-tuan lihat, kita telah mensia-siakan diri kita sendiri. Kerana itu kita kena usaha untuk mencari keuntungan untuk jiwa kita dengan cara kurangkan angan-angan kita dan cinta pada dunia. Apa maksud angan-angan? Iaitu duk rasa umur panjang.
Tak aneh, kita umur 60 pun rasa boleh lagi, Sat. Boleh lagi 10 tahun, 15 tahun. Tak ada pun rasa umur dia pendek. Umumnya, kita dengan tabiat kita panjang-panjang. Kalau boleh nak hidup lagi 1000 tahun. Macam tu. Yang kedua, cinta kita kat dunia. Tuan-tuan nak cinta dunia. Saya dah kata, kita boleh sampai satu usia, dunia dah ceraikan kita. Benda ni tak boleh makan, benda tu tak boleh makan. Tu kan dia ceraikan kita. Kalau kita boleh beli, tapi tak boleh makan. Buat apa? Kita boleh beli rumah sebesar-besar, tapi tak boleh nak masuk. Saat saya sampai kat bawah, mengah naik tangga. Ni kalau naik tangga, mati saya jantung. Aku hidup bawah. Renovate pula bawah, buat bilik. Kita lihat bagaimana dunia mula sedikit demi sedikit ceraikan kita. Tapi kita tak sedar. Duk bercinta dengan orang dah ceraikan kita, buat apa? Maka kalau kita dapat rawat dengan dua benda, pendekkan angan-angan, jadi ingat mati. Yang kedua, kurangkan kecintaan pada dunia. Sebab dunia kita dah nampak macam mana dia mula membuang kita sedikit demi sedikit. Sehingga kita tak boleh lagi guna dunia melainkan dengan ruangan terbatas. Itu bila kita masuk ward. Doktor kata ni tak boleh makan, tu tak boleh makan. Habis doktor, saya nak makan apa? Kita masuk air. Cocok air. Jadi awak kena puasa seminggu. Kita lihat dunia dah buang semua. Orang bawa kita KFC, kita tengok saja. Yang makan, yang kunjungi kita tu makan. Orang buat buah apple, anggur semua. Tengok, tak boleh buat apa. Doktor cuma tukar air tu. Air pula air. Dah berapa botol? Dah 7 botol dah masuk hari ni. Dah 8 botol. Tu je boleh tu. Itu kalau dalam keadaan biasa nak tak minum air tu. Tak nak kita. Tapi demikian Allah tunjuk dunia buang kita. Orang yang sedar, maka dia sedar. Orang tak sedar itu sebab cinta dengan orang yang akan merosakkannya, membinasakannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.